berurusan dengan Al-Quran. Nah. Jadi beliau tulis kita ni bagaimana berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, supaya mudah-mudahan ada orang baca kitab dia tu, kalau ada orang tak boleh baca pun, ada orang menyampaikan kitabnya, apa isi kandungannya, supaya umat Islam meningkatkan kualiti dalam berurusan dengan Al-Quran. Apakah perkara yang dia pesan ni, nak supaya kita pertingkatkan kualiti ni? Dalam beliau melihat umat Islam ni berurusan dengan Al-Quran dengan cara yang minima ni, kita kena tengok dulu yang minima, yang dikatakan minima tu macam mana, iaitu umat Islam seluruh dunia, ramai, majoriti, bukan semua sekali jugalah, tapi kebanyakan umat Islam ni dalam berurusan dengan Al-Quran, mereka menjadikan Al-Quran sebagai suatu bacaan sahaja. Ambil Al-Quran, kemudian baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa baca tabarakalladzi biyadihil mulku alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Contoh. Ada yang malam Jumaat baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada yang baca surah Al-Kahfi, ada yang baca surah Al-Baqarah, macam-macam lah. Maknanya baca Al-Quran tu baguslah. Cuma tadi lemahnya umat Islam ni, dia ambil Al-Quran, dia pada tahap baca sahaja. Lalu sehabis dia membaca, tutup Al-Quran, habis. Inilah kelemahan umat Islam di zaman kita ini. Lalu dia tidak berusaha untuk mengetahui apa yang dia baca. Ini satu kelemahan yang sangat besar dalam berurusan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri ganjaran, beri pahala kepada kita baca Al-Quran tanpa faham pun. Tetapi sudah tentu yang faham akan lebih berkualiti dan akan lebih baik. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun la yastawun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? La yastawun, Allah tak sama. Orang yang baca saja Al-Quran dengan orang yang tahu apa yang dia baca, tak sama. Jadi Dr. Yusuf Al-Qardawi nak ajak umat Islam mempertingkatkan kualiti dari sudut mana? Macam mana? Dari sudut mari kita baca Al-Quran, kemudian kita faham isi kandungan yang kita baca. Kita mempertingkatkan dari sudut faham pula apa yang kita baca. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran ini adalah untuk memberitahu kepada manusia. Tiba-tiba kita baca dan kita tak tahu. Sampai tak matlamat Al-Quran nak bagi tahu? Tak sampai. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, contohnya bukti yang Allah turunkan Al-Quran ni kerana dia nak bagi tahu sesuatu kepada kita, iaitu melalui firman Allah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan lah diturunkan, unzila fihi al-Quran, diturunkan padanya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu dalam ayat ni, dia turunkan Al-Quran, Allah telah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Hudan linnas. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran? Hudan linnas, supaya Al-Quran ni jadi pedoman kepada manusia. Manusia boleh ambil sesuatu daripada apa yang Allah bagi tahu untuk jadi pegangan dalam hidup dia. Hudan linnas, menjadi pedoman kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan
Al-Quran juga memberi penjelasan. Wabayyinatin, memberi penjelasan. Nak beri penjelasan kepada siapa? Kepada manusia lah. Bayyinatin min huda. Nah, menjadi supaya dia menjadi petunjuk. Dia beri penjelasan Al-Quran, maknanya memberi penjelasan kepada manusia. Dengan sebab penjelasan itu manusia boleh faham. Wal furqan, dan dalam masa yang sama Al-Quran itu membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran ni dia bagi tahu yang betulnya macam ni, yang salahnya gini. Nah, yang benarnya macam ni, yang salah yang manusia kena tinggalkan ialah yang perkara sekian. Yang manusia kena buatnya yang ini sekian. Dan Al-Quran. Jadi dengan baca dan faham itu memberi maklumat kepada manusia, kepada setiap orang yang membaca. Dapat menambah maklumat, dapat menambah keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana maklumat yang melalui dengan baca kita faham dan maklumat ada dalam diri kita. Itu tujuannya. Jadi berkualitilah orang tu. Semakin membaca Al-Quran, semakin tahu tentang apa yang Allah beritahu dalam Al-Quran. Jadi semakin kena baca dan faham. Baca dan faham. Ini yang Dr. Yusuf Qaradawi nak ajak umat Islam ni. Seluruh dunia lah. Nak umat Islam di mana-mana saja. Umat Islam orang Malaysia ke, orang Bangladesh ke, orang mana atas mana-mana saja lah atas muka bumi. Tak boleh kita berada pada kedudukan baca Al-Quran. Sentiasa pada kedudukan tak faham. Boleh ada masa-masa dia kita nak baca saja. Boleh. Tapi kalau begitu je daripada awal sampai ke akhir. Daripada muda sampai ke tua. Tak boleh begitu keadaan dia. Tak meningkatlah kualiti umat Islam. Kerana dia tidak menjadikan Al-Quran pedoman. Dia hanya menjadi bacaan yang tidak difahami. Jadi Al-Quran bagi tahu apa? Saya tak tahu. Sebab saya baca je. Nak contohnya lah. Orang yang baca Al-Quran daripada mudanya sampai ke tuanya sentiasa baca Al-Quran. Bila kita tanya, kita tak tahu apa ni. Contoh, ya kita baca Yasin. Baca Yasin malam Jumaat. Berapa tahun dah baca surah Yasin? Ada orang 30 tahun dah baca surah Yasin. Ada orang 40 tahun dah. Ada orang baru 15 tahun. Ada orang 20 tahun. Ada orang 45 tahun je baru start baca Quran. Contoh ni, Yasin lah. Dah 30 tahun baca. 35 tahun, 40 tahun dah baca. Apa ada dalam surah Yasin tu dia bagi tahu apa? Kalau lah orang tanya. 40 tahun tapi tak pernah tahu, ia suatu yang aneh berlaku. Ia tidak sewajarnya berlaku kepada umat Islam. Berapa tahun dah baca surah Yasin? 40 tahun dah. Saya dah ulang baca surah Yasin. Betul. 30 tahun dah ulang baca surah Yasin. Nak tahu sikit apa benda yang ada dalam surah Yasin tu. Kalau lah ada orang tanya. Takkanlah kita nak jawab. Saya baca je, tak tahu apa benda dalam. Baca apa sebab baca? Jadi, kenapa Allah suruh kamu baca? Utlu ma uhiya ilaika min rabbik. Bacalah. Allah suruh baca. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu daripada Tuhan. Allah suruh Nabi baca. Maknanya dalam masa yang sama nak suruh umat Nabi Muhammad pun baca juga. Sudah tentu ada sebab suruh baca. Dalam surah Al-Baqarah contohnya Allah berfirman Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Inilah sebuah kitab yang di dalamnya la raiba fi, tidak ada sebarang keraguan maklumat yang ada dalam. Tak ada benda yang boleh diragui. Semuanya benar semua. Ya, maklumat tu benar. Tetapi yang membacanya tidak faham. Contohnya, dia hanya membaca butir-butir kalimah Arab.
Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad ke. Yasin wal Qur'anul Hakim. Nah, tapi dia tidak pernah tahu apa isi kandungan. Macam mana dia nak sampai ayat yang Allah kata hudan hudan lil muttaqin, dia menjadi pedoman kepada orang-orang yang bertakwa, sedangkan dia tak pernah paham. Nah, ini yang Dr. Yusuf Qaradawi rasa terpanggil menulis kitab ini. Dan akhirnya beliau tulis kitab ini. Di dalam kitab ini, tuan-tuan, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut tentang memahami Al-Quran. Jadi dia ajak kita baca. Kita ni bukan, oleh kerana kita ni bukan bangsa Arab, kita tak faham bahasa Arab. Nak faham, nak kena pergi belajar bahasa Arab dulu. Oh, susah. Orang kita pun memang tak ada suasana bercakap Arab lah, apa semua memang tak payahlah. Nak pergi belajar dulu bahasa Arab. Kalau ada semangat nak pergilah. Cumanya jangan tunggu lepas pandai bercakap Arab dulu baru nak faham. Tak boleh. Kita kena macam mana? Bacalah Al-Quran yang ada terjemahan bahasa Melayu, bahasa kita. Orang Bangladesh tulis carilah Al-Quran yang ada terjemahan dalam bahasa dia. Orang Malaysia, orang Melayu, cari Al-Quran yang ada terjemahan bahasa Melayu. Kena baca, kemudian baca terjemahan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada kita, kita dapat ambil. Mungkin kita tidak faham 100%, tetapi sebahagiannya dapat faham. Mungkin ada benda perkara-perkara yang kita perlu rujuk, tapi ada benda yang kita bahasanya mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah permudahkan Al-Quran. Permudahkan macam mana? Bahasa yang boleh dipahami oleh semua peringkat, kecuali dalam beberapa perkara sahajalah. Ada yang agak rumit yang perlu dirujuk. Untuk faham secara umum Al-Quran, faham umum sangat mudah. Dengan terjemahan saja memadai. Nak faham umum. Fahal min muddakir, ada ke orang yang nak ambil pengajaran daripada Al-Quran? Allah tanya kepada kita. Walaqad yassarnal Quran, dan sungguh kami telah mempermudahkan Al-Quran. Fahal min muddakir, ada ke orang yang nak ambil pelajaran daripada Al-Quran? Ini pertanyaan supaya kita menyahut, supaya umat Islam menyahut. Ya, saya kena ambil pengajaran daripada Al-Quran. Saya kena faham Al-Quran. Baik, bukan nak suruh hafaz. Faham apa yang kita baca. Hafaz itu lain cerita lah. Orang hafaz Al-Quran, tapi dia tak tahu apa itu, apa yang dia hafaz pun ada. Baik, itu tak apalah, itu keadaan yang lain. Perlu juga ada orang yang hafaz Al-Quran. Baik tuan-tuan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk mempertingkatkan kualiti dalam berurusan dengan Al-Quran, Dr. Yusuf Qaradawi ajar sikit kepada kita. Dia ajar sikit. Di dalam kitabnya itu tebal, tapi saya nak ambil satu bahagian yang saya lihat sangat penting dalam berurusan dengan Al-Quran. Iaitu kata dia, dalam berurusan dengan Al-Quran, kita perlu memahami matlamat Al-Quran. Al-Quran apabila kita baca terjemahan, agak sukar juga nak faham dia nak bagi tahu apa sebenarnya. Dia nak bagi tahu apa. Tetapi dengan memahami matlamat Al-Quran ni, dia ada nak matlamat dia nak bagi tahu apa. Dengan kita faham matlamat Al-Quran, insya-Allah bila kita baca Al-Quran dengan terjemahan, kita akan dapat tahu, oh ayat ni Allah nak bagi tahu tentang sekian-sekian perkara. Sebab apa? Kita tahu matlamat Al-Quran. Lalu Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya itu ada satu tajuk khas, memahami matlamat Al-Quran. Saya nak berkongsi 1-2 saja pada tengah hari ini, dan insya-Allah tuan-tuan kalau balik buat yang 1-2 ni, tuan-tuan akan berlainan kualiti dalam membaca Al-Quran. Dia ada 7 matlamat Al-Quran ni. Dr. Yusuf Qaradawi dia analisis Al-Quran
Dia kata Al-Quran ni ada 7 matlamat besar. Dan matlamat dalam memberitahu kepada manusia ni ada 7. Tapi tak sempatlah kita nak kongsi sama-sama 7 ni. Untuk tengah hari ni. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan matlamat yang pertama saja. Dan matlamat yang pertama ni adalah matlamat yang paling besar sekali dalam penurunan Al-Quran kepada manusia. Matlamat yang terbesar sekali Al-Quran diturunkan adalah untuk memberitahu kepada manusia tentang kepercayaan. Tentang kepercayaan. Nak ajak manusia percaya yang benar, percaya yang perkara yang sepatutnya dia percaya, dan meninggalkan kepercayaan yang tidak benar. Dia bagi tahu juga yang tak benar supaya manusia tinggalkan. Jadi tuan-tuan, bila kita baca Al-Quran, kita dalam memberitahu tentang percaya ni, ada 3 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala banyak bagi tahu dalam Al-Quran. Kalau yang melibatkan kepercayaan, ada 3 perkara. Tuan-tuan jumpa salah satu daripada 3 ni, maknanya tuan-tuan akan dapat ditahu, oh ayat ni ayat nak beritahu tentang percayaan, nak mengukuhkan kepercayaan kita ni. Apa benda 3 perkara tu? Pertama, dalam memberitahu tentang percaya, Allah memberitahu tentang dirinya dalam Al-Quran. Allah beritahu tentang dia kepada kita dalam Al-Quran. Dan inilah maklumat yang paling banyak yang ada dalam Al-Quran. Maklumat tentang Allah. Dan berulang-ulang maklumat tentang Allah ni. Ada dalam surah ni, ada dalam surah ni, ada dalam ayat ni, ada. Merata-rata maklumat tentang Allah dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh baca. Macam mana kita nak tahu ayat yang memberitahu tentang Allah? Apa sahaja ayat yang memberitahu tentang Allah? Itulah ayat yang melibatkan kepercayaan yang nak beritahu tentang Allah. Nak suruh setiap orang yang baca Al-Quran masuk maklumat di dalam dirinya tentang Allah. Kita ambil contohlah, contoh ayat. Tuan-tuan baca surah Al-Fatihah berapa puluh kali sehari ya? Dalam surah Al-Fatihah tu ada 7 ayat. Kesemua sekali. 4 ayat daripada 7 tu adalah maklumat tentang Allah. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim tu maklumat tentang Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahman. Dia Maha Pemurah, Allah. Ar-Rahim, dialah yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah. Rabbil alamin, Tuhan kepada seluruh alam. Allah itu adalah Tuhan kepada seluruh alam. Nampak? Allah memberitahu kepada kita siapa dia. Ar-Rahman, dia ulang sekali lagi, dialah yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, dialah yang Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, dan dialah yang Maha berkuasa pada hari pembalasan nanti. Sekarang pun Allah Maha berkuasa juga, tapi Allah nak beritahu yang dialah satu-satunya yang Maha kuasa hari pembalasan. Di dunia ni Allah juga Maha kuasa, tapi Allah bagi pinjam sikit kuasa kepada manusia. Ada orang jawatan ni, ada orang pegang jawatan tu, adalah kuasa sikit-sikit yang ada pada manusia ni. Allah bagi pinjam. Di akhirat Allah tak bagi pinjam kat siapa-siapa. Hanya dia sahaja. Tak ada dah orang di hari akhirat nak minta tanda tangan orang ni, nak minta rekomen daripada orang ni, nak minta orang ni. Tak ada. Allah tak bagi kuasa dah kepada manusia. Nampak? Allah memberitahu di dalam satu surah yang kita sering baca dalamnya, surah itu dalam solat kita baca, di luar solat pun kita baca. Allah memberitahu tentang diri. Kita tengok lagi contoh dalam surah yang lain ataupun ayat-ayat yang lain lah.
Ayat kursi lah contohnya lagi ya. Contoh baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia. Al-Hayyu, dialah yang maha hidup. Al-Qayyum, dialah yang maha berdiri dengan sendirinya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah tidur dan dia tidak pernah mengantuk dan juga tidak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa sahaja yang ada di langit. Wa ma fil ardi, dan apa sahaja yang ada di bumi ini dia semua. Dan sehinggalah akhir ayat kursi tuan-tuan baca, semua sekali ayat kursi itu memberitahu tentang dirinya. Bagaimana lagi tuan-tuan boleh cam yang ayat-ayat yang Allah beritahu tentang dirinya? Apa saja ayat yang memberitahu tentang dirinya? Kadang-kadang dia dalam bentuk begini. Dia kadang dalam bentuk kita baca Al-Quran, dia beritahulah tentang sesuatu perkara, duk cerita pasal Nabi Ibrahim ke, duk cerita pasal Nabi Zakaria ke, atau dia memberitahu tentang hukum ke kadang-kadang, atau dia memberitahu sesuatu, tapi diselitkan maklumat tentang Allah yang selalu kita dengar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Nah, innallaha ghafurur rahim. Baca ayat, kemudian kita akan jumpa ayat. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, lagi maha mengasihani. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat. Innallaha Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan. Ya'lamu ma fis sudur. Dia mengetahui apa yang ada di dalam dada kamu. Macam-macam. Jadi kita baca, Allah maha mengetahui apa yang ada dalam fikiran aku pun Allah tahu. Nah, kita baca lagi ayat, kita baca sesungguhnya Allah itu maha melihat, maha mendengar, lagi maha melihat. Maklumat tentang Allah itu masuk dalam diri kita. Kita tahu, oh Allah. Tahu dah sebelum ni, memang tahu. Tapi bila tidak diulangi, manusia dia lupa. Nah, dia akan terlupa. Bukan lupa sebab jadi tak tahu. Lupa terabai maksudnya. Dia mengabaikan benda tu. Allah maha mengetahui, Allah maha melihat ni, tahu daripada sejak kecil lagi. Tapi manusia sering mengabaikannya. Sebab tu disuruh baca Al-Quran. Kita tahu tapi kita abai. Sebab kita tak baca. Atau kita baca dan kita tidak faham. Jadi dia tidak menjadi nasihat kepada diri kita. Lalu dia sentiasa jauh. Sebab nasihat itu tidak masuk ke dalam diri kita. Jadi jauh dan dia terabai. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu matlamat Al-Quran dalam memberitahu tentang percaya. Tentang percayanya, salah satu daripada yang percaya, dia ada 3 perkara soal percaya yang banyak dalam Al-Quran ni. Banyak maklumat. Pertamanya ialah tentang Allah. Sebab Allah wajib kita imani. Kita kena percaya ke dia. Percaya kewujudannya, percaya dengan segala sifat yang ada padanya. Dan percaya segala kepada pada semua seluruh zat. Baik. Tuan-tuan, yang kedua dalam percaya ni, Al-Quran dia nak bagi tahu soal percaya ada yang kedua. Yang kedua dalam bab percaya ni ialah tentang akhirat. Akhirat. Allah memberitahu dalam Al-Quran kepada kita tentang akhirat ni dengan banyak juga. Tapi tak adalah banyak macam memberitahu tentang Allah. Tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan akan tengok, oh ada ayat beritahu tentang akhirat. Macam mana kita nak cam tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan akhirat ni? Macam mana kita nak kenal? Ada beberapa bentuk ayat yang memberitahu tentang akhirat. Pertama, Allah memberitahu tentang akhirat dalam bentuk mengajak, percayalah yang hari akhirat itu pasti berlaku. Itu salah satu daripada bentuknya. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang memberitahu dalam bentuk itu. Saya nak bagi satu contoh. Di dalam surah Al-Qiyamah
Allah berfirman, ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Ini nak ajak orang percayalah hari kiamat tu pasti berlaku. Apakah manusia menyangka bahawa kami tidak mampu menghimpunkan tulang-tulang mereka yang telah hancur? Allah nyatakan ayat demikian. Kenapa tu? Kerana apabila Nabi SAW beritahu, berdakwah kepada orang Arab, Quraisy, percayalah, berimanlah sebab kita ni di hari akhirat nanti kita akan dibangkitkan semula. Arab Quraisy masa tu, oh, Muhammad ni pelik dah ni. Dia tak nak percaya. Sebab apa? Sebab lepas kita mati, habis dah kita ni akan hancur. Nah, tulang-tulang kita yang keras ni 2-3 tahun lepas tu hancur lah. Habis, tak ada langsung lah. Kamu sembang boleh hidup balik. Dia maknanya dia tak percaya dengan apa yang Nabi bagi tahu. Kita ni akan hancur habis mati, selepas mati. Kamu sembang boleh hidup balik. Oh, pelik betul. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni. Ayahsab, apakah manusia menyangka bahawa kami tidak mampu menghimpunkan balik tulang-tulang yang telah hancur itu? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan bukan setakat mencipta semula tulang menghimpunkan tulang-tulang kamu balik, bukan setakat tu, tetapi aku boleh mencipta semula jari jemari kamu. Jari mana? Banana, perut jari kamu. Perut-perut jari kamu ni aku buat balik. Apa maksudnya perut-perut jari ni? Kerana di sini ada seni yang sangat halus yang pada manusia, pada akal manusia kata memang susah nak buat. Setiap jari manusia ni dia ada garis-garis yang tidak sama antara seorang dengan seorang. Ada berapa bilion manusia dalam dunia ni, berapa trilion manusia dalam dunia ni, tapi setiap orangnya tak sama. Bila akhirat Allah cipta, Allah hidupkan manusia semula, setelah dihancurkan Allah hidupkan balik, jari ni pun sama balik. Orang-orang yang ada pada perut jari kita, cap jari kita tu, serupa balik dengan masa di dunia balik. Maknanya benda yang amat sukar. Bagi Allah itu adalah sesuatu yang mudah. Nah, nak ajak percayalah hari kiamat ni pasti berlaku. Benda tu aku boleh buat. Gitu. Itu maksud dia. Baik. Allah memberitahu juga dalam Al-Quran. Kita ada 3 minit lagi insyaAllah. Allah memberitahu dalam Al-Quran yang hari akhirat ni dalam bentuk memberitahu keadaan dan suasana pada hari kejadian kiamat. Pada hari kejadian kiamat. Tuan-tuan baca Al-Quran kadang-kadang, tuan-tuan baca sikit Al-Quran, tuan-tuan akan jumpa dengan ayat yang Allah bagi tahu suasana hari kejadian kiamat. Contohnya, tuan-tuan baca Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah. Tidak ada terjemahan Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Apa yang kamu tahu berkenaan dengan Al-Qari'ah? Tak ada siapa tahulah. Kemudian Allah pun jelaskan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari yang mana manusia itu seperti kekatu yang berterbangan. Hari itu Allah akan hidupkan manusia yang telah mati ni, dia jadi macam kekatu yang keluar daripada busuk. Kal farashil mabthus, seperti kekatu yang keluar berterbangan. Daripada tak ada, bila biasa kekatu bila tu keluar, dia biasanya lepas hujan. Nah, taklah setiap kali hujan, tapi ada waktu dia, bila dia nak keluar tu dia akan keluar lepas hujan. Lepas hujan dia akan keluar. Nah, manusia yang telah mati ni ibaratnya begitu. Duduk dalam tanah, nah, berjuta tahun dah, beratus-ratus tahun dah duduk. Bila Allah tentukan hari ni hari kiamat dah, kamu bangkit balik, keluar balik. Kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sehingga ke akhir ayat, nanti tuan-tuan balik baca tengok terjemahan lah. Tak sempat ni, masa kita nak habis. Kemudian satu lagi tuan-tuan, ayat yang memberitahu tentang akhirat juga dalam bentuk dialog, perbualan.
Allah bagi tahu keadaan orang dalam syurga, mereka berbual sekian-sekian dalam syurga. Ada yang berbual bercakap di dalam neraka. Ada yang ahli syurga dengan ahli neraka bercakap, berdialog. Saya nak ambil satu contoh yang sangat pendek kerana kita masa kita sangat singkat dah. Allah berfirman, Allah merakamkan kata-kata orang dalam syurga bercakap dengan orang dalam neraka. Orang dalam syurga ni dia tengok ada kumpulan baru yang akan masuk ke dalam api neraka. Lalu mereka ni tertanya-tanya, kenapa mereka ni masuk dalam neraka? Orang dalam syurga ni. Lalu orang dalam syurga ni pun dia tanya kepada orang dalam neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Ini ada dalam Al-Quran ayat. "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musalli. Orang dalam neraka jawab, kami dulu tak semayang, kami dulu begini, kami dulu begini, kami dulu begini. Saya tak sempat nak terima semua dah. Jadi nak beritahunya itu beberapa contoh ayat yang mana kita dapat mengenali hari akhirat. Macam mana caranya. Baiklah tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit peringatan yang kita petik daripada kitab yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, kitab bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, mudah-mudahan dapat memberi inspirasi, menambah kualiti kita dalam berurusan dengan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga kita mendapat manfaat daripada khutbah yang disampaikan ini. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Kemuliaan Malam Al-Qadar. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bahkan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu pada 10 malam-malam terakhir Ramadan. Hari-hari tersebut adalah waktu yang sangat istimewa dan berharga bagi setiap Muslim. Oleh itu, pada sepertiga akhir Ramadan ini, umat Islam perlu merebut tawaran yang dijanjikan Allah dengan adanya Lailatul Qadar.
Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Altamisuha fil ashri awakhiri witra. Carilah malam Al-Qadar pada 10 malam terakhir pada malam yang ganjil. Riwayat Ahmad. Pada 10 malam terakhir Ramadan terdapat keberkatan yang tidak terhingga. Salah satu malam terpenting yang harus kita manfaatkan adalah pada malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di saat-saat yang istimewa ini, marilah kita sama-sama merenungi nikmat yang terkandung di dalamnya. Keberkatan pada 10 malam terakhir Ramadan juga hadir melalui peningkatan ibadah, khusyuk dalam solat dan melaksanakan amal soleh dengan penuh keikhlasan. Semua ini akan dikurniakan ganjaran, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana Allah telah menjadikan malam Al-Qadar adalah satu malam yang istimewa dalam bulan Ramadan dan dilipat gandakan setiap amalan yang dilakukan pada malam tersebut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qadar ayat 1 hingga 3 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan yakni Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan adakah engkau mengetahui akan kebesaran malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah, oleh yang demikian dalam usaha kita merebut keberkatan pada 10 malam terakhir Ramadan ini, terdapat beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Pertamanya, memahami nilai istimewa. Perlu kita fahami bahawa istimewanya malam-malam terakhir Ramadan. Antaranya terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya lebih baik daripada 1000 bulan. Kedua, amalan yang disarankan. Antara amalan yang dianjurkan pada 10 malam terakhir adalah solat malam, yakni tahajud, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah dan melakukan ibadah yang lain. Selain itu, kita digalakkan untuk beriktikaf di masjid. Iktikaf yang disarankan dan mendapat pahala iktikaf ialah beriktikaf di masjid, tidak termasuk iktikaf di surau, musola atau di rumah. Ketiga ialah mendirikan solat malam. Kita dianjurkan memperbanyakkan solat malam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sesiapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampunkan baginya segala dosanya yang telah lalu. Riwayat Al-Bukhari. Memperbanyakkan berdoa dan menunaikan solat sunat tahajud pada malam hari juga adalah amalan yang amat digalakkan pada 10 malam terakhir Ramadan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hin yabqa sulusul lail al-akhiru fayaqulu man yad'uni wa astajib lah, man yas'aluni wa u'tiyah, man yastaghfiruni wa aghfir lah." Maksudnya setiap malam Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Sesiapa yang berdoa kepadaku, nescaya aku akan mengabulkan. Sesiapa yang meminta sesuatu kepadaku, nescaya aku akan memberikannya. Dan sesiapa yang meminta ampun kepadaku, nescaya aku akan mengampuninya." Riwayat Al-Bukhari. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah, seterusnya menghidupkan malam-malam terakhir. Kita hendaklah menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan dengan beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta meninggalkan perbuatan sia-sia dan membuang masa. Kita digalakkan meluangkan masa untuk membaca Al-Quran dengan khusyuk dan tadabbur. Renungkan maksud ayat-ayat yang kita baca dan usahakan untuk mengambil pelajaran dan pengajaran daripadanya. Kita juga boleh memanfaatkan malam-malam terakhir Ramadan untuk bersedekah dan berkongsi rezeki dengan orang lain yang memerlukan. Inilah masa yang sesuai untuk melakukan lebih kebaikan dan meningkatkan perpaduan sesama manusia. Perbanyakkan doa dan memohon keampunan. Marilah kita memperbanyakkan doa dan keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan keberkatan, keampunan segala dosa yang lalu, kemudahan dalam menjalankan ibadah serta menjalani kehidupan di akhirat kelak. Memperbanyakkan berdoa pada malam-malam terakhir Ramadan adalah amalan yang sangat dianjurkan. Ketika berdoa, lapangkanlah hati kita dan sampaikan doa dengan penuh keikhlasan dan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan.
bersungguh-sungguhlah dalam meminta pengampunan dan berjanji untuk memperbaiki diri pada masa hadapan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan, rahmat dan keberkatan dalam hidup ini, baik untuk diri sendiri maupun sesama manusia. Mimbar juga ingin mengingatkan kepada semua supaya tidak melakukan perkara yang sia-sia dan membazir di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Usahlah kita mengada-ngadakan perkara yang boleh memberi mudarat, seperti membeli dan membain mercun, meriam dan seumpamanya. Nasihatilah ahli keluarga dan anak-anak kita supaya menghindari perkara yang berbahaya, membazir dan mengganggu orang lain yang sedang beribadat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran sebagai panduan kita bersama, iaitu yang pertama, kita hendaklah bersungguh-sungguh memperbanyakkan ibadah seperti solat, zikir, membaca Al-Quran dan berdoa agar mendapat pahala dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesiapa yang ingin beramal dengan amalan yang sedikit tetapi pahalanya seperti beramal lebih daripada 83 tahun, maka beramallah pada malam Al-Qadar. Yang ketiga, umat Islam hendaklah merebut peluang pada malam-malam terakhir Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, merenungi segala nikmatnya, bertaubat dan berazam untuk menjadi insan yang lebih baik pada masa akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Maksudnya, dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga dan mereka pula tidak akan dianiaya atau dikurangkan balasannya sedikit pun. Surah An-Nisa ayat yang 124. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adil auna wal hidayah wat taufiq was-sihhata was-salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj bi amni wa salahi wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan, dari buruknya takdir dan dari kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami.
Ya Allah, kami mengharapkan pelindungan-Mu daripada hilangnya nikmat yang Engkau berikan, dari berubahnya kesihatan yang Engkau kurniakan. Lindungi negeri kami dari datangnya bencana dan malapetaka, Ya Allah. Hanya Engkau yang maha menyelamatkan. Selamatkan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab. Dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istau. Dulu sudah rapatkan soft tuan-tuan, sila penuhkan soft yang rapat-rapatkan. Pastikan tumit tuan-tuan berada pada garisan agar tidak mengganggu jemaah lain yang tak sujud, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil malikin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد محمد وبارك على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدنا وعن جميع المسلمين المسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم أعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك والسلام الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم